Tuan-tuan sekalian, Rafiq kami masih di Miri Ustaz. Di Kerintin dapat sebarkan sunnah Nabi. Ya Allah terima semua pengorbanan pendakwah seluruh dunia soalam. Moga Allah bagi sembuh sihat ujian kakak abang. Kalau abang orang baik-baik semua, masya-Allah baik-baik. Allah Maha Kuasa. Mesti ada hikmah kan apa yang telah terjadi. Supaya kita jaga diri kita, supaya kita dapat belajar sunnah-sunnah Nabi, amalkan apa yang Nabi SAW pesan, dan kita semakin sayang semua orang dalam dunia. Kita pun amalkan doa tadi, saya share balik doa Abu Darda. Doa Abu Darda. Amalkan doa tu sebab satu orang Allah selamatkan daripada apa-apa musibah. Kata Abu Darda, siapa Nabi SAW bersabda, siapa baca waktu pagi, dia takkan ditimpa apa-apa musibah sampai petang. Siapa baca petang, dia takkan ditimpa apa-apa musibah sampai pagi. Dia baca doa tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. Ya Allah, Engkaulah Tuhan aku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, hanya kepada Engkau aku bertawakal. Engkaulah Tuhan yang memiliki arsy yang maha besar. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta ahidhu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Kita semua sedar Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kejahatan diriku dan kejahatan sekalian yang melata. Segala roh mereka dalam genggamanmu. Sesungguhnya ya Allah, pimpinlah kami jalan atas jalan yang lurus. Ya tuan-tuan sekalian, kita berusaha berdoa. Tiada yang boleh beri rasa. Kita berusaha, kita ikut nasihat-nasihat apa KKM Kerajaan Malaysia. Bersama-sama tu kita usaha yakin kita kepada Allah. Berusaha ni perintah Allah untuk sukakan Allah. Kita berusaha perintah Allah untuk sukakan Allah. Kuarantin tu perintah Allah untuk sukakan Allah supaya Allah sayang kita. Dalam masa yang sama, kita bersangka baik, mendoakan semua orang sihat, sembuh. Dan kan saya sebut, bila kita doa ke orang, malaikat kata, ya Allah, apa dia minta untuk saudara dia, beri jugalah pada dia. Atas apa yang terjadi, kalau membuat kita semakin rajin solat, bangun tahajud, doa. Saya tengok macam pelajar-pelajar kat Seri Petaling tu contoh, mereka di kuarantin atarahan ni kat sana, dia orang sembahyang, baca Quran, doa. Saya tengok pun menitik air mata, menangis tengok, ya Allah, baik kan, tengok gambar-gambar dia orang sembahyang, baca Quran sampai malam, sampai pagi, Allahu Akbar, berdoa untuk supaya semua sembuh, sihat. Kita tidur lena je, risau-risau, tapi tidur kadang makin lena. Jadi musibah ni tak buat kita dekat dengan Allah. Makin ada musibah, kadang subuh pun terlambat, tertinggal. Saya cakap di kita kadang-kadang anak-anak muda, saya sendiri kadang kita tahajud tinggal, Quran tinggal, doa Nabi tak sempat baca. Musibah datang, asyik tengok handphone, tak sempat nak didik isteri, tak sempat berkasih sayang anak-anak, lupa nak tanya khabar anak, doa-doa tak ajar ke anak-anak. Jadi share dengan anak-anak doa, yang contoh doa amalkan, tuan-tuan boleh dapat amalkan. Jadi dia maha berkuasa, tiada Tuhan melainkan Allah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan amalkan firman Siti. Ustaz, amal apa untuk menjadikan yakin Ustaz, kawal sifat amarah. Jadi kalau kita marah ni, sebenarnya marah ni daripada hati kan. Sifat amarah, rasa dendam, marah, benci, tak suka. Jadi hati yang bila kita ingat pada Allah, dia sayang kita, percaya apa yang terjadi tu sebab Allah sayang, dia uji sebab dia sayang. Riwayat Bukhari, Tirmizi, Allah ingin beri kebaikan pada satu orang lebih musibah. Jadi apa yang terjadi ni buat kita semakin rapat dengan Allah. Sebut nama Allah pun rasa bahagia, puji Allah rasa bahagia, sebut nama Allah rasa manis kan. Jadi sebut nama Allah bagi masa sembahyang tahajud, kita memang ada rasa geram, marah semua orang. Jadi ambil wuduk, nangis ke Allah, ya Allah saya sedih. Macam Nabi Yusuf doa, Nabi Yaqub doa masih hilang Nabi Yusuf, innama ashku basi wa huzni ilallah, innama ashku basi wa huzni ilallah, kepada Allah
Aku mengadu sedih dan susahku. Cakap, ya Allah, saya sedih, saya susah, saya mengadu pada Engkau. Ya Allah, nangis kuat-kuat ke Allah. Sikit-sikit seorang nangis, bertaubat pada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku mengadu sedih dan susah aku hanya pada Engkau. Dia selalu doa tu, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kepada Allah kita mengadu sedih dan susah kita. Mengadu pada Allah, kita punya segala sedih dan susah kepada Allah SWT. Syekh Imran, Ustaz Indah di kuarantin di KK. Kami jemaah di kuarantin. Nabi Ibrahim lautan api sebesar pun. Tolong doa umat menderita. Masya Allah. Saya di kuarantin termasuk bapa saya, bersama-sama kuarantin hospital. Masya Allah, semoga sembuh Syekh Imran. Allah sayang. Tak apa, khair, baik. Semua dah jadi dah. Semua Allah telah tahu dah, Maha mengetahui. Kalau kita buat dosa, buat salah kan, musibah ialah. Ni pun sekarang kalau fikir ya, macam-macam. Semalam pun ada perhimpunan besar lagi, bawah kementerian lagi ada program. Semoga Allah selamatkan semua. Semalam dekat Pening lagi besar program, ramai orang datang. Semoga Allah selamatkan semua sekali. Beberapa minggu lepas bola pun ada ramai-ramai lagi. Semoga Allah selamatkan semua sekali. Doa Allah selamatkan. Allah selamatkan semua sekali. Kita semua sebuah keluarga. Kita bukan nak salahkan siapa-siapa, kita doakan semua orang. Semoga Allah beri yang ketua negara kekuatan, keputusan yang baik, yang betul, yang terbaik. Semoga Allah selamatkan kita semua kan. Jadi jangan marah sekumpulan orang, beberapa orang. Dan doakan. Dan Nabi SAW Jiniza Ustaz Jinimar Omar, Ustaz, kalau orang tua kita buat salah, bila kita bilang sama orang tua kita itu salah, boleh ke Ustaz? Jadi kalau dengan orang tua ini, kalau mereka salah, kita pertama doa, ya Allah, saya sayang mak ayah saya, ampun dosa mereka. Contoh mereka tak solat, Jinimar Omar Azan daripada Indonesia. Doa, ya Allah, orang tua saya tak solat, beri mereka solat. Nangis, ya Allah, saya sayang mereka, lembutkan hati mereka. Kedua, kita buat baik, urut kaki mak ayah malam-malam, picit kaki dia, khidmat, tolong angkat barang, basuh rumah, kemas rumah, kita bagi dia duit belanja. Pelan-pelan kita bisik kesalahan mereka. Tapi yang penting tunjuk akhlak yang baik, menangis, doa. Kalau boleh cakap pelan-pelan. Kalau mereka tak boleh terima teguran, jangan tegur dah mak ayah kan. Kalau kita tegur, kita doa, nangis, ya Allah, lama-lama Allah beri hidayah. Allah Maha Kuasa. Dulu begitu juga kan. Saya syukur pada Allah, doakan mak ayah saya. Saya doa mak ayah, ya Allah, saya sayang mak ayah saya. Mereka banyak berkorban, berjuang untuk saya. Saya rindu mak ayah saya. Saya doa, ya Allah, beri mak ayah dapat kenal Allah, dapat solat. Siapa sangka, siapa tahu suatu hari Allah beri hadiah, keluarga dapat jaga solat, dapat jaga agama. Mak ayah, saya sayang mereka. Ayah saya sekarang rajin solat, rajin solat doa. Dulu ayah saya tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Dulu bapa saya sayang dia. Dia kerja siang malam tu anak-anak. Saya rindu ayah saya sayang dia. Dulu mak saya balik pada kubur, saya masuk bilik ayah. Saya kata, ayah saya garang. Dulu mak selalu peluk, cium bibik. Mak dah tak ada, bibik rindu kat mak. Cakap ayah, bibik rindu kat mak. Ayah, boleh tak bibik peluk ayah? Kali pertama saya peluk ayah saya cium dahi dia, saya cium pipi kanan dia, saya cium pipi kiri dia. Saya cakap sayang kat ayah saya rindu kat ayah saya. Saya rasa bahagia peluk ayah. Begitu kita Jinimar Omar Azan. Macam tu kita dakwah mak ayah. Kita peluk mereka, cakap mereka sayang kan. Cakap sayang pada mereka. Ya Allah, saya sayang mak ayah saya. Doa, ya Allah, ni masa ni kita tingkatkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hadis beritahu, bila amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan angkat azab. Bila dosa dibuat, semua orang kena. Orang baik, orang jahat, orang degil, orang semua kena. Jadi kita doakan semua orang, ya Allah, sembuhkan dia, sihatkan dia. Ya Allah, sembuhkan dia, sihatkan dia. Dan kita berusaha elak, kawal, jangan begitu orang ramai. Tapi tak perlu kita hina siapa-siapa, tak perlu kita viralkan nama siapa-siapa, sebut sana sini. Dan kita pun kadang-kadang pandang dia semacam, sampai dia orang dah lah kena musibah, sakit, lepas tu dia rasa down lagi. Orang semua macam takut dengan dia. Betul lah, bukan suruh ziarah dia, tapi tak perlu nak cakap macam betul, memang kita nak elakkan. Tapi kita kan manusia. Cuba kalau saya selalu sebut, kalau aksiden kemalangan, orang lain kemalangan, kita kata apa, macam mana aksiden nampak kat jalan, aduh mati dah, dengan ambulan habis dah meninggal.
Habislah, ya Allah bawa laju. Kita pun tak tahu dia bawa laju ke. Ya Allah, habis dah, mati dah. Cuba kalau keluarga kita insiden, apa kita buat? Doa, ya Allah, saya sayang mereka. Ya Allah, anak saya, ya Allah, selamatkan. Ya Allah. Sepanjang jalan kita nangis, ya Allah, selamatkan anak saya. Ya Allah, selamatkan anak saya. Selamatkan mak ayah saya. Tapi mentang-mentang bukan keluarga kita yang kena kan. Jadi doa, ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, selamatkan mereka. Apalah salah doa tu kan. Hadis Nabi, siapa doa untuk saudara dia, malaikat kata, ya Allah, apa dia minta untuk saudara dia, beri jugalah kepada dia. Dan Nur Hidayah Emilia, mohon doa buat kami sekeluarga masa ni sedang dalam kuarantin. Seorang family kami dah positif COVID-19. InsyaAllah Nur Hidayah, Allah bagi sihat semua kan. Dia maha berkuasa. InsyaAllah Allah bagi sihat. Dia maha berkuasa. Segala genggaman dia milik semua sekali. Sakit, sihat, langit, bumi, bulan, bintang. Dulu kita tak ada, dia adakan kita. Dan kita semua tak ada dalam dunia. Kita tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, tak boleh mendengar. Kalau dia tak adakan kita, dia ajar kita bercakap. Saya bercakap ni pun dengan kehendak Allah SWT. La haula wa la quwata illa billah. Dia yang adakan kita. Buat apa yang terjadi ni, ingat, percaya dia daripada Allah. Dan Allah nak kita dekat pada dia. Dan bukan sebab kita jahat, tak. Semua orang, supaya kita semua sama-sama dekat pada Allah. Jadi saya doakan dia hidayah Emilia Abdullah sekeluarga sihat sembuh. Saya doa semua-semua. Semoga tabah kuat. Semoga tabah kuat. Masya Allah. Tengok pemain bola kat orang putih dia kena. Apa dia buat? Siapa nama dia? Dia punya hotel tu semua dia buat jadi tempat ubat orang COVID-19. Apa nama? Kenal pemain bola. Si bola tak kenal. Dia buat semua jadi tempat jaga semua orang sakit COVID-19. Dia kena, dia siap bagi tolong semua orang. Siap tolong semua orang, doakan. Allahu Akbar. Donald Trump pun cakap, siapa yang jauh daripada Tuhan, dekat pada Tuhan. Donald Trump umum, tak tahulah kenapa, tapi dia umum hari ni dia orang semua semayang kat seluruh Amerika tu, berdoa. Donald Trump berdoa berjemaah hari ni. Semua dia doa ramai satu Amerika. Kalau boleh dia kata semua tinggalkan kerja, urusan-urusan lain, dia berdoa beramai-ramai. Donald Trump ketua berdoa. Tak ada jalan lain dia kata melainkan kena balik pada Tuhan. Jadi kalau Donald Trump cakap macam tu, kita orang beriman semua sekali patutnya lebih begitu juga. Kita taklah sama macam Donald Trump, tapi patut kita sama doakan dekat pada Allah. Ronaldo namanya Azlina Nasruddin, namanya Ronaldo, terlupa jadi doakan semua orang. Ini tujuan musibah, supaya kita makin bersatu hati, rapat, dan doakan semua orang yang lain. Jadi baca doa tu Nur Azhar, ya Allah selamatkan 428 kes sembuh sepenuhnya, lindungi frontline KKM dan semua timnya, frontliners KKM. Masya Allah, betul. Doakan semua sihat. 428 Allah bagi sembuh sihat. Mudah-mudahan Allah selamatkan dekat ICU semua sekali. Allah selamatkan. Ini bukan macam berita viral ni bukan macam berita viral pasal lain-lain. Mungkin ni bukan pasal, kan orang suka kalau viral, wah viral semua sekali, pasal itu, pasal yang tak nak sebut lah, pasal macam-macam. Ini bukan viral macam tu, bukan. Dia tak sama. Ini bukan nak nampak viral, nak nampak hebat, nak nampak ni, nak update status, nak kata orang, nak bergaduh. Ini bukan macam benda lain abang kakak. Ini bukan macam politik, boleh beza-beza pandangan. Ini bukan pasal nikah, kahwin, cerai. Walaupun benda tu besar, ini masalah umat manusia, dan supaya kita semua semakin dekat pada Allah, supaya kita bersatu hati. Tapi kalau apa yang terjadi buat kita, ini kita tunjuk, kan kita kan saya sebut dulu, kita tunjuk wah kat China, wah begitu. Lepas tu kita tunjuk wah kat sana kena, wah negara sana kena. Masa orang cakap begitu, saya daripada tu lagi saya dah bila saya dengar tu, saya pun doa, ya Allah selamatkan orang dekat Wuhan, kesian mereka. Kita amalkan, jangan bagi mereka masuk sini daripada mula. Saya pun setuju, itu semua daripada Nabi SAW. Kita belajar apa hadis Nabi begitu, orang duduk tempat muhabak, terima apa yang Allah tentukan, jangan keluar daripada sana. Orang luar jangan masuk. Sini Umar Khattab pun ada buat. Jadi benda tu daripada Wuhan, doa ya Allah selamat. Tapi saya tak ada doa apa tengok orang mati padan muka. Takkan ramai budak-budak, ramai budak-budak pun kena, orang tua pun kena, kan, anak-anak kecil kena. Orang kata ni padan muka, ada orang kata padan muka masa dekat sana lagi. Doa mereka, ya Allah kesian dekat Wuhan, dekat China, selamatkan mereka. Ya Allah selamatkan mereka. Begitu kita doa, ya Allah orang kat Amerika pun selamatkan mereka, orang kat Rusia pun selamatkan mereka. Juga begitu, ya Allah selamatkan kami semua, selamatkan kami semua dekat Malaysia, ya Allah selamatkan. Masya Allah. Jadi Amir Ashraf Ustaz doa hindar pada wabak. Jamal doa antara doa yang mudah yang saya pernah kongsi tadi semalam. Amalkan doa anak-anak si pada dah mula hafal. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi
والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك. Hadis sahih Abu Daud, Nabi SAW ajar, Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal jununi wal juzami. Minta jauh pada penyakit penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan juga semua penyakit-penyakit berbahaya yang lain-lain. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Tuan dapat doa tu, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Hafal doa tu, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah jauhkan kami minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Daripada penyakit apa? Penyakit sopak, penyakit gila, kusta dan semua penyakit berjangkit dan semua penyakit yang berbahaya. Doa supaya Allah selamatkan kita. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang juga. Baca doa lagi, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala bis sama' huwas samiul alim. Dengan nama Allah, la yadurru, tak ada yang boleh beri mudarat, ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. La yadurru, tak boleh beri mudarat, ma'asmihi syai'un fil ard, di bumi dan di langit, wa huwas samiul alim, dia maha mendengar dan maha mengetahui. Baca 3 kali pagi petang. Nabi SAW kata tak ada bahaya mudarat menimpa dia. Amal tu juga doa, a'udzubika limatillah hitamah min syarri ma khalaq, a'udzubika limatillah hitamah min syarri ma khalaq. Disebut kita pergi mana tempat berpindah dan kita pergi mana-mana dan kita tidur ke apa semua, tak akan kena apa-apa penyakit bahaya, termasuk apa-apa jangkitan atau apa benda-benda semua ni Allah selamatkan. A'udzubika limatillah hitamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna, dengan nama Allah yang maha berkuasa yang sempurna daripada segala kejahatan. Tak kira kejahatan apa, kejahatan virus, kejahatan bumi, di langit. Amalkan doa-doa tu. Jadi tuan-tuan sekalian, tiada yang berkuasa melainkan Allah SWT. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan manzil ni, doa Abu Darda. Doa tu baca setiap pagi, walaupun panjang sikit. Baca manzil, munjiat, ayat asyifa. Ada 3 bahagian dalam doa ni. Memang kalau saya sakit, susah apa dulu, setiap pagi saya baca ni. Manzil maksudnya rumah. Rumah maksudnya kalau orang kampung-kampung tepi dinding. Bukan maksudnya menjadi pendinding. Bagaimana? Bila kita baca apa yang doa Nabi SAW baca, Allah janji jaga kita. Jadi bila kita baca apa Nabi baca, Allah yang jaga kita, dia jaga kita. Jadi baca ni panggil manzil. Manzil munjiat ayat asyifa. Manzil munjiat ayat asyifa. Boleh dapatkan manzil tu dan buku-buku yang lain, 11 amalan kaya. Siapa dah dapatkan Isteriku Bidadari, ni elok ramai suami garang-garang baca. Muka surat 6 je dah nangis dah baca. Lepas tu tak baca-baca dah. Menelusuri cinta, yang kurang bercinta, nak bercinta semula boleh dapatkan buku cinta. Dan satu lagi 100 kisah sahabat mati syahid. Ni buku-buku yang saya sempat tulis. Baca kisah-kisah ni, ambil semangat-semangat perjuangan mereka sesuai untuk anak-anak. Buku kaya dengan buku perjalanan daya umat sesuai untuk anak-anak. Menelusuri cinta dengan Isteriku Bidadari sesuai untuk mak ayah. Ni cerita sekolah boleh baca. Satu lagi manzil. Manzil ada Sahih Abu Daud. Ada satu orang sakit nak baca Quran, sakit dihilang. Dan munjiat, ada 7 ayat dalam Quran jadi obat. Dan ayat asyifa, ada 7 ayat syifa. Baca apa yang kita baca. Bila kita baca apa yang Nabi SAW baca, ada keberkatan. Allah yang beri keberkatan tu sebab sama apa yang dicakap, apa Nabi cakap. Doa. Jadi amalkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa pagi dan petang. Velbera, Mazliana. Bila kita baca apa Nabi baca, Allah janji jaga kita. Velbera. Usaha doa kami di Lahad Datu dan lindungi Allah penyakit COVID. InsyaAllah. Semoga semua di Lahad Datu, di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, ramai juga Indonesia ni. Brunei pun ramai juga, Singapura pun ramai. InsyaAllah nanti Allah SWT akan jaga kita. La haula wala quwwata illa billah. Tiada yang boleh beri bahagia melainkan Allah. Dia beri, tak siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Kita berusaha kena perintah Allah. Jaga diri kita, ikut nasihat KKM semua sekali, kena perintah Allah untuk sukakan Allah. Dan masa yang sama hati kita bulat pada Allah. Tiada yang boleh beri bahaya dan sakit sihat melainkan Allah. Tiada yang boleh beri hidup mati melainkan Allah. Tiada yang boleh selamatkan kita dan keluarga kita melainkan Allah. Apa yang dia kendaki pasti terjadi. Dia terjadi sebab dia sayang. Dia tahan pun sebab dia sayang. Kita berusaha doa pada Allah. Kita orang beriman minta yang baik-baik, doa yang baik-baik. Kita tak disuruh minta yang bukan-bukan, minta yang baik-baik.
minta rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan kita akan semakin dekat pada dia. Masya Allah. Siapa nak tanya soalan boleh tanya. Fatihah, AP, Khair, Osman, Jazakallah, si Cahaya Muhammad, Cahaya Mekah, Mazliana, Balkis. Masya Allah. Buku-buku tu boleh dapatkan. Siapa nak boleh WhatsApp di, nanti saya letak pin nombor. Saya pun tak ingat sangat. Saya rasa 013 ke nombor lama 2838 682 013 2838 682. Boleh WhatsApp, nanti buat mereka postkan. Ada diskaun RM100 begitu, dapat semua buku. Ada 3, 4, 5, 6 buku. Dapatkan buku-buku yang saya tulis tu, tulisan saya sendiri. Segala puji bagi Allah. Saya gembira kadang-kadang saya ceramah. Saya suka. Ada ramai orang dalam penjara baca. Ada keluarga bermasalah baca buku Isiku Bidadari. Ramai suami yang mula faham. Kadang kita cakap tak faham kan. Ada bila baca, oh begini rumah tangga. Itu saya kata COVID-19 kalau buat seorang suami makin sayang isteri, bimbing agama, dekat pada Allah, ingat akhirat. Jadi baik. Seorang isteri bila terjadi makin disayang pada suami, hormat suami, taat suami, jaga anak-anak, didik anak dengan sunnah Nabi SAW. Itu tanda Allah sayang kita. Heri Osman, ulang nombor Ustaz Ibik, nombor 013. Nanti saya letak 2838 682 013 2838 682. Nanti saya check nombor tu betul rasanya tu 032838. Nanti saya check, saya pin kat sini. Saya pun tak ingat. Check nombor kan. Jadi tuan-puan saya, semua ujian tu sebab Irfan. Ustaz teringin nak jumpa Ustaz. Masya Allah. Harap dapat jumpa nanti. Irfan daripada mana? Ni Rin. Selalu lihat ceramah Ustaz sedih. Nombor betul lah 013 2838 682 013 2838 682. InsyaAllah tuan-puan WhatsApp hari ni, esok atau lusa dah. Kalau tuan-puan dah bayar tu, terus mereka post lah segera. Mereka kat pejabat, staf saya ramai juga. Jadi program ceramah saya pun dah apa orang kata, tertangguh sementara. Sebab selalu kalau ceramah memang ramai yang datang, terutama kalau yang public tu. Segala puji bagi Allah, memang ribu-ribu datang. Tak boleh buat apa dah kan. Kuliah-kuliah pun bukan penuh, masih sampai keluar. Jadi saya itulah. Jadi saya tangguh. Kalau tuan-puan nak, mereka staff-staff kat office saya ramai tu, ada 10 orang staff kat pejabat saya. Tuan-puan boleh WhatsApp 013. Dan program ProKid boleh daftar. Tak apa, nanti kalau tertangguh, kita akan ada tarikh yang lain insyaAllah kan. Boleh daftar dulu pun tak apa, daftar. Semua negeri ada program ProKid. Kita tangguhkan sementara, tapi insyaAllah dah masih terdekat dia balik. 013 boleh daftar je. Tarikh tu kita akan beritahu insyaAllah. Tak boleh tarikh kat sini, tuan-tuan boleh call office, boleh tukar tarikh yang mana-mana yang available, yang kosong boleh dah masuk. Tapi daftar sebab tempat selalunya penuh. Yang lepas pun dah penuh. Ada yang daripada Kelantan datang ke mana jauh-jauh. InsyaAllah 013 2838 682 013 2838 682. Dapat tak nombor tu? Tuan-tuan tuliskanlah 013 2838 682. Munsarib, Ustaz, apakah penyakit sekarang, tanda-tanda kiamat semakin hampir? Jadi munsarib, memang kiamat ni kita semua memang makin hampir kan. Kalau tak kiamat hari kiamat, kiamat kita mati pun kiamat juga. Jadi kiamat ni mesti makin hampir. Kita tengok ni, bila kita tengok ni, Allah ajar kita sesuatu kan. Munsarib, Allah ajar kita apa kan. Allah Maha Kuasa, tiba-tiba berubah semua. Orang kaya, bila kita dengar, oh Donald Trump pun mungkin kena, kemudian dia kata tak kena kan. Orang kiri kanan ni pun kena, presiden ni kena, isteri presiden ni kena, main bola Ronaldo kena, orang penyanyi terkenal kat luar negara hebat-hebat kena, pelakon-pelakon hebat kat luar negara kena. Kalau fikir kan banyak duit, jumpa orang pun jarang kan. Kalau fikir jumpa orang, mana dia orang pergi berjumpa orang, lambai-lambai orang. Presiden tu mungkin orang lain-lain, hari-hari jumpa orang kan. Tapi apa yang Allah kendaki, Dia semua berubah. Duit pun jadi ni, kita pun jadi susah. Ni pun tak tahu lepas ni kan. Ni semua ujian. Bila berlaku begini, ujian untuk semua orang. Macam ni pramugari hilang kerja. Semoga Allah, ramai bukan hilang kerja, ramai disuruh cuti 3 bulan tanpa gaji. Tak boleh fikir macam mana cuti 3 bulan tanpa gaji. Bukan pramugari je, banyak lagi yang lain-lain. Kilang-kilang semua, banyak yang kerja-kerja ni. Swasta-swasta, peniaga-peniaga, semua stop. Hotel-hotel, pelancongan, orang pergi umrah, travel, terus habis semua. Sumber hilang, mana nak bayar, nak makan, untuk keluarga, bayar kereta, bayar rumah. Allahu Akbar kan. Sekelip mata semua berubah. China dengan Amerika gaduh-gaduh.
Dua-dua pun kena juga last sekali kan. Dua-dua kena. Kita pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti kita yakin sebagai orang beriman, mungkin ada orang buat begini buat, tapi hakikatnya kita yakin ini semua daripada Allah. Apa yang terjadi buat kita dekat dengan Allah. Allah Maha mengetahui. Jadi sekelip mata kan tak boleh buat apa-apa. Semua lockdown semua seluruh dunia. Jadi begitu. Sekelip mata Allah Maha Kuasa. Tapi kita sebagai orang beriman, kita berusaha kuarantin, jaga kebersihan. Tapi yang lebih bersama-sama tu sangat utama. Dua-dua tu penting. Jangan pandang rendah pada usaha tu bodoh jahil. Dan jangan pandang rendah pada doa. Dan jangan pandang rendah kepada amal agama. Jangan pandang rendah kepada kebaikan. Jangan pandang rendah kakak. Ada orang leceh-leceh kan. Ada orang ejek, tak payahlah, tak penting pun, tak payah pergi hospital, tak payah berubat, tak payah cek, tak payah buat apa-apa. Dia pandang rendah. Ada juga orang pandang rendah, tak payahlah, tak payah apa, tak payah doa-doa ni semua, tak payahlah. Pergi jampi anak tu boleh sihat semua. Jangan cakap macam tu kakak abang. Ada orang cakap buat apa jampi-jampi, doa-doa, semayang. Kalau boleh semayang, tak payah buat hospital. Salah juga. Dua-dua perintah Allah. Terima kasih pada doktor-doktor, nurse yang berjuang. Terima kasih juga pada orang alim yang berdoa tanpa berhenti. Dua-dua yang datang pada Allah SWT. Kita sebuah keluarga kakak. Keluarga kita ada ustaz, keluarga kita ada doktor, keluarga saya ada doktor, ada nurse, keluarga saya ada ustaz, ada alim ulama. Keluarga saya pun ada orang terlibat dengan macam-macam. Ada cikgu, ada pensyarah, ada peniaga. Ada orang susah, ada yang kerja susah-susah. Jadi kita kan ada, boleh tak payah tengok jauh-jauh, fikir dalam keluarga kita pun boleh. Jadi apa yang terjadi ini membuat kita sepatutnya semakin dekat pada Allah dan makin buat amal ma'ruf nahi munkar. Dalam hadis kata, bila manusia tidak berdakwah, tidak mencegah kemungkaran, tak berdakwah, Allah akan turunkan azab. Orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah tanya Nabi, adakah menimpa pada orang jahat tak baik? Tak, dia akan menimpa pada semua orang. Semua orang kena, baik ke, jahat ke, warak ke, alim ke, tak alim ke, semua orang kena. Tapi bukan kita nak cari pula siapa alim, siapa tak alim, siapa kena sebab siapa kena. Tak, bukan begitu. Tapi tingkatkan amal ma'ruf nahi munkar. Didik anak-anak jaga solat. Sekarang kan anak keluar rumah jauh-jauh pun susah. Dakwah keluarga, dakwah orang terdekat. Ini saya buat begini pun sebahagian benda-benda Allah terima juga. Saya saja kongsi doa-doa tuan-puan. Saya tak nak berhenti bercakap kebaikan pada anak-anak. Dia orang dah tidur dah. Nanti saya cakap ke anak-anak, buat taklim ke rumah dengan anak isteri. Sekarang saya buat taklim dengan tuan-puan pula, cerita dengan tuan-puan. Sebab apa? Sebab niat saya begitu. Saya tahu tak sama dengan apa Nabi sahabat buat. Tapi saya harap Allah terima, maafkan. Dan bila saya tengok ada pendakwah yang berdakwah, saya terima kasih pada mereka. Saya tengok doktor yang berjuang, benar-benar terima kasih. Saya tak mampu buat apa yang doktor-doktor, nurse-nurse buat, tak tidur berbelas jam pakai baju yang sama, penat, letih. Pakai baju itu je, nak buang yang kecil, yang kencing pun takut, buang yang besar takut, nak makan minum takut. Dah tangan kan pakai plastik-plastik, macam mana nak buka tu? Panas-panas, bukan tempat dalam aircon. Semua kadang pergi buat kat sana, macam dia pergi kat masjid tu buat ni ujian, kan penat, panas, letih. Begitu juga bahaya lagi. Dan bersama-sama tu juga ada tengok hafiz Quran, macam dia orang bayang pada 3-4 pagi, nangis doa, ya Allah selamatkan kami seluruh Malaysia, Indonesia, semua orang Islam, Singapura, Brunei, semua manusia dalam dunia Islam bukan Islam. Ya Allah maafkan kami, ampun dosa kami, selamatkan kami. Ya Allah jangan marah kami, maafkan kami, ampun dosa kami. Kami mengadu segala dosa kami pada Engkau, kami menangis pada Engkau. Ya Allah tolong kami, Ya Allah bantu kami, Ya Allah bantu kami. Jadi kita kedua-duanya perintah Allah SWT. Jadi berdoa. Masya Allah, Farid, terima kasih Ustaz. Hari Hasri Irwan, jumpa Ustaz boleh? Boleh, nanti mana-mana ceramah boleh datang jumpa saya kan. Masya Allah, ni pun ramai yang tanya pasal nak masuk Islam. Saya gembira sangat, ramai Chinese tanya masuk Islam. Mereka private message kat saya. Jadi dalam perkataan kita percaya Mas Linda mengalai mata, ada juga insan mulia Malaysia. Allah sayang Mas Linda Umar, Z, Masya Allah, Mazliana, Nurmala, Jaafar, Alina, doa kami Ustaz. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian percaya tiada yang berkuasa melainkan Allah. Baca doa tu, doa Abu Darda, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahidun bi nasiyatiha.
inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Pada Kau kami berserah, Tuhan memiliki arasy maha besar. Jadi kita minta pada Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tak kehendaki pasti tak terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya melainkan kuasa Allah. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Semua kita beriman percaya semua yang terjadi ni dalam ilmu Allah SWT. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung min syarri nafsi, daripada kejahatan diri aku sendiri. Jadi apa yang menimpa diri kita, kita cek diri kita, amal kita, takwa kita, kebersihan kita, daripada diri kita sendiri. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Pertama cek diri kita, min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahizun binasiyatiha. Baru kita, ya Allah, lindung aku daripada kejahatan diri aku dan apa semua makhluk yang melatas dunia ni, termasuklah virus-virus ni semua sekali. Dan aku berlindung daripada kejahatan diri aku dan semua makhluk yang atas dunia ni, termasuk apa-apa virus, semua penyakit, semua benda yang bahaya. Minta lindung pada Allah. Kalau Allah lindung kita, Allah selamat kita, tak ada siapa boleh apa-apa kita. Kadang Allah kehendaki kita kena, kita kena. Bukan sebab kita tak baik, pun sebab Allah sayang. Sebab Allah sayang kan, takkan Allah tak sayang kita. Kalau dia tak sayang, dia tak beri peringatan. Kalau dia tak sayang, dia tak beri kita sepuji dia malam-malam ni. Kalau dia tak sayang, takkan dia pilih kita dapat buat kebaikan, dapat dekat pada dia, dapat agungkan dia. Puji tersebut tentang Nabi SAW. Syed Putra Hizam, ni Ustaz Syed Putra ni, sahabat saya yang saya sayangi, yang saya hormati, yang muliakan. Dulu kami sama-sama berdakwah dulu kat UPM. Jadi abang akak begitulah dalam hidup kan. Dah jadi dah kena kan. Semua kena akak, bukan kat Malaysia, Amerika kena, Rusia kena, China kena, seluruh dunia dah kena dah. Habis dah seluruh dunia kena. Tak ada yang habis semua. Tutup semua sekali dah. Airport semua dah tutup dah. Jadi seluruh dunia dah kena. Bukan negara kita je. Syazwana Prokit Tour KL ditangguh ke bulan berapa. Syazwana, InsyaAllah nanti mereka akan email. InsyaAllah setakat ni tangguh yang dekat-dekat. Siapa nak daftar boleh terus daftar. Nanti ada insyaAllah pulih ni penyakit ni semua, kita akan bagi tarikh yang baru. Boleh terus daftar sebab dah banyak yang dah penuh juga kan. Ada sikit-sikit je kerusi, tapi kita tangguhkan. InsyaAllah ada tarikh yang lain. Kita akan utamakan program Prokit ni untuk masuk dalam jadual saya semula. Jadi normallah, semoga cucu saya menjadi pendakwah macam Ustaz. Masya Allah, keluarga Nurmala Jaafar, Allah pilih semua jadi ulama, jadi alim ulama, saleh, takwa, pendakwah. Macam Ustaz Syed Putra Hizam, pendakwah. Masya Allah, pendakwah yang hebat. Keluarga Masya Allah baik-baik, kawan-kawan saya baik-baik. Ustaz Muhammad Azrul, Ustaz Binatang Sungai Buloh, Masya Allah. Ustaz doa ibu saya Balki Zakaria, bekerja Hospital Ipin Syikin. Moga mak sihat kan. Puan Balki Zakaria selamat, jadi susah kerja. Satu kisah zaman Nabi SAW. Nabi kata, siapa nak khidmat jaga kita malam ni? Nabi sembahyang maghrib isyak berjemaah. Ada seorang sahabat naik kuda, terus naik atas bukit. Naik, duduk atas kuda. Duduk atas kuda, tak turun-turun. Bangun lepas subuh, Nabi tanya, mana sahabat tadi panggil? Mana dia? Tanya panggil. Apa jadi? Dia kata, man tadi saya tak turun-turun daripada kuda. Saya jaga semua keselamatan orang Islam. Saya cuma turun untuk dua perkara. Satu untuk ambil wuduk, satu untuk buang air kecil, istinja, dan saya untuk solat. Istinja dan untuk solat. Saya pergi istinja dan saya solat. Istinja dan saya solat. Istinja dan solat. Dua perkara je saya buat, dia kata. Satu istinja, satu solat. Solat sendiri je dekat dia punya kenderaan tu, turun kat bawah. Nabi SAW kata, tak ada tempat lain untuk kamu melainkan syurga. Jadi orang yang berjaga khidmat orang begitu waktu malam, syurga tempat dia. Ini kan pula doktor-doktor, nurse-nurse, bukan saja menjaga, bahkan menguruskan keselamatan semua orang. Allah yang balas semua sekali. Untuk tu terus buat dengan ikhlas, dengan takwa, keyakinan pada Allah. Semoga Allah rahmati semua doktor-doktor, nurse dalam negara kita, dan semoga Allah terima kita semua. Dan begitu juga, jadi apa yang terjadi ini buat kita semakin rapat dengan Allah. Itu tuan-puan boleh dapatkan manzil ni. Nampak manzil hadis Sahih Abu Daud dalam ni, manzil sakit masalah. Saya tak tinggal baca manzil ni. Daripada 12 tahun saya ni, saya tak ada amal lain daripada umur 12 tahun ni je saya amalkan manzil. Dan juga tuan-puan dapatkan manzil tu, saya ada jual sekali dengan buku 11 Amalan Kaya. Kaya kat hati, mensyukuri apa yang kita ada. Kaya ni dekat hati. Dia bukan dekat duit, dekat rumah, dekat kereta, dekat hati.
Ada orang duit sikit boleh share dengan adik-beradik. Satu roti boleh kerat dengan adik-beradik dengan mak ayah. Ada orang 1 juta roti, tapi 1 juta simpan almari sampai busuk almari. Dan orang ada 1 roti share, nanti Allah bagi dia 10 roti. Esok Allah bagi dia 1000 roti. Saya bagi contoh roti lah. Esok ada 1 juta roti, dia boleh share dengan lebih ramai manusia dalam dunia. Itu orang yang hati kaya. Hati kaya. Jadi kaya dekat hati, bersyukur. Baca bab 1 je, tuan-puan akan rasa kaya kakak abang. Tu saya kata kaya kat hati. Baca buku ni bab 1 je dah kaya. Tak payah tunggu 2-3 tahun, tak payah 2-3 hari, tak payah meniaga ekspres minggu. Baca bab 1 je dah kaya, insyaAllah. Dan buku 100 kisah sahabat mati syahid ni bagus untuk anak-anak. Buku kaya dengan 100 kisah sahabat ni mati syahid bagus untuk anak-anak baca. Musuh cinta ni untuk mak ayah. Kita ni banyak dendam, busuk hati. Kita suka tengok orang jatuh, tengok kedai orang bankrupt. Kita suka begitu. Macam ni lah sekarang kan, COVID-19. Tu dah kena. Keluarga dia dah kena dah. Keluarga dia dah kena. Mana yang jiran tu dah kena. Tu hujung dah kena. Boleh cakap begitu, tapi cakap tu kita memfaham maksudnya. Tu orang kena, tu orang tu dah kena, tu pensyarah tu kena, tu cikgu tu kena, tu ustaz tu kena, tu dia kena. Habis semua orang kena. Wah, alhamdulillah kakak abang saya belum kena, tapi semua tu dah kena, tu dah kena. Allahu akbar. Jangan macam tu sikit kakak abang, jangan begitu kan. Esok kita sendiri kena dah tak boleh nak lunjur mulut dah. Tu kena, tak ada tu dah. Nak tunjuk di sini tak boleh dah. Saya kena, baru tu itulah ya Allah, tolonglah ya Allah. Kena kat keluarga kita, barulah kita kata ya Allah, tolong ya Allah anak saya Allah. Ramai orang bersedih, kita jangan cakap bukan-bukan. Jaga hati orang sakit, doakan dia, cakap baik-baik kan, lembut-lembut, belajar bahasa. Saya belajar perempuan kan, kasih sayang. Orang Malaysia ni kan penuh lemah lembut, budi bahasa. Sekarang semua orang tam kan, orang buat dakwah situ siang malam. Ya Allah, moga Allah maafkan kita. Kan ramai masuk macam-macam jadi kakak kan, seluruh dunia jadi. Malaysia je. Ini semalam pun berhimpun 100,000 kata nak kumpul. 10,000 ke 100,000 untuk ni kementerian lagi. Kementerian Pelancongan. Tak tahu bila dia nak berhenti. Ni semalam apa dekat Pening, orang-orang tak kisahlah 10,000 mereka bukan agama lain, mereka berdoa sembahyang rapat-rapat padat-padat. Bola baru beberapa hari lepas padat, penuh orang datang. Keluar-keluar orang bola 70,000 pula. Allahu akbar. 70,000 bola orang berkumpul. 70,000 kakak abang orang berkumpul bola. 70,000. 70,000 orang berkumpul sebab bola. Tapi itulah bukan maksudnya apa, maksudnya yang ni, yang tabligh ni 28 hari bulan itu mereka buat. Tapi tak kira Allah seorang kena. Dia seorang kena, ramai kena. Alhamdulillah mereka pun ada usaha yang bagus. Mereka bila usaha dakwah ni, saya kenal semua tu guru, ustaz-ustaz tu, masyayikh tu. Dia kalau putus dia kata okey, semua kena pergi hospital. Dia memang daripada dulu tabligh ni, dia memang akan taat pemerintah daripada dulu lagi. Selagi tak berlawanan perintah Allah. Ini kau pula bab kesihatan awam begini, mereka dah putus, dah keluar surat. Saya baca surat tu dan mereka telah arah semua pergi. Mereka siap usuli maksudnya macam saya orang masuk Islam, saya cari dia, follow up. Kita follow up, cari call. Sistem mereka bagus mereka boleh tahu semua datang program dia, daftar call. 5,000 orang semua dah pergi. Cuma orang yang datang pergi entah mana-mana negara, datang tumpang dengar. Orang tu kita tak tahu siapa. Ada macam-macam orang tumpang bekerja mungkin mana-mana pada negara lain, semua datang dengar. Jadi orang ni sikit-sikit mungkin tak jumpa. Jadi abang kakak, tapi jangan kita kata pula dia tu bawa virus yang begitu kakak abang. Doakan baik-baik kakak abang. Saya pun doa baik-baik tu semua orang. Ya Allah, kesian dia, mereka baik, maafkan ya Allah. Ya Allah, maafkan dia, doakan dia. Saya belum kena, tapi kalau tiba-tiba saya pula kena, wah Ustaz Abi dah kena dah. Contoh, saya tak kena lagi, sihat je, batuk pun tidak, demam pun tak, pergi pun tak. Tapi kalau tiba-tiba saya kena, wah orang pun lari juga dah. Ustaz Abi dah kena, lari. Contoh, tak nak dengar lah ceramah saya. Tak apa, khair. Cuma saya nak sebut saya tak kena lagi. Saya pun tak pergi. Tapi saya nak sebut begitu orang. Kalau kena lupa semua sekali. Dah tak nak dengar baik-baik. Doa pun tak nak belajar dah. Jadi doakan semua baik-baik kan. Saya tengok pelajar Hafiz tu sembahyang dekat masjid. Diorang pukul 3, pukul 4 dah bangun nangis. Ya Allah, selamatkan Malaysia. Kita berapa kali doa, saya sendiri berapa kali nangis. Ya Allah, selamatkan Malaysia. Ya Allah, selamatkan seluruh dunia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan saudara kami di Thailand, di Brunei. Selamatkan saudara kami di seluruh dunia. Selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan Rusia, China, Brazil, seluruh dunia. Doa, ya Allah selamatkan ya Allah. Ya Allah, Jamili Jamli, Ustaz Gen Tabligh juga ke? Semua keluarga saya memang sayang semua orang. Asal buat dakwah, buat baik, saya sayang semua orang.
Cikgu-cikgu saya dulu semua buat dakwah tabligh baik-baik. Diorang semua ada yang meninggal dunia dah pun. Baik-baik diorang. Dulu diorang datang rumah saya tu. Masa tu keluarga saya belum kenal Allah lagi. Diorang ketuk pintu rumah, ajak pergi masjid. Mereka dakwah saya dengan sabar. Orang dakwah begitu. Diorang tepi jalan pun dia kutip. Orang buat dosa, maksiat. Masa tu saya tak kenal Tuhan. Diorang sayang kat saya. Kutip, ajak pergi program baik-baik. Begitu kakak abang. Orang kata orang baik-baik ni dia macam lebah masuk masjid nampak bunga. Bunga dia minum bunga, apa bunga nampak bunga dia ambil madu. Tu orang beriman macam lebah. Itu perangai orang yang Nabi Muhammad SAW sahabat. Mereka orang baik, mereka hormat sayang. Orang tu tepi jalan mereka kutip sayang. Dan walaupun pelacur mereka ada kebaikan, kita sayang mereka. Boleh dakwah mereka, bangunkan mereka. Sebab dulu kita pun sesat, Allah yang kutip kita, beri kita hidayah. Jadi kita semua sebuah keluarga. Tak kisahlah tabligh ke, PAS ke, UMNO ke, Pakatan ke, apa lagi, keadilan ke, apa lagi, UMNO, PAS, keadilan, MCA, MIC, DAP. Doa hidayah, kebaikan untuk semua. Kita semua sebuah keluarga kan. Maaf saya sebut begitu. Kita semua ni sebuah keluarga yang besar kan. Semua orang ada lemah sini, lemah kat sini. Tapi kalau kita bersatu hati, kita akan menjadi sebuah keluarga yang kuat kan? Dan adik-beradik pun lain-lain. Abang Long macam ni, Kak Ngah macam ni, yang nombor 3 macam ni, nombor 4 macam ni perangai dia. Bongsu lain pula. Tak sama anak nombor 1 dengan bongsu, nombor 2, nombor 3. Itu sebuah keluarga mak ayah sama. Ini kan pula ribu-ribu orang dalam dunia. Dia dapatkan buku cinta ni. Siapa yang kadang hati mudah benci ke orang, dia dapatkan buku cinta. Dan satu lagi, Isteriku Bidadari. Bagus untuk mak ayah. Ni ayah-ayah, mak-mak kan. Mak-mak yang kadang sedih, rumah tangga, penat kan, urus rumah tangga hari-hari. Tak terlarat kat rumah kan, urus anak-anak. Cuti sekolah ni siang malam, penat anak-anak kadang buat sepa, lawan mak ayah, bergaduh adik-beradik, nak makan itu ini, mak layan je hari-hari. Covid juga, mak kat rumah kerja tak berhenti siang malam, urus. Jadi bagi mereka baca buku Isteriku Bidadari, supaya rasa tenang. Hadiah kat isteri, buat Isteriku Bidadari, tulis nama dekat bawah tu, hadiah pada isteri. Ni saya ada kat rumah ni, saya boleh sign. Kalau tuan-puan nak, beritahu, boleh order kat nombor 013-2838-682, 013-2838-682. Nanti saya sign, saya tulis Allah sayang. Tuan-puan kalau nak boleh bagus untuk mama. Ayah-ayah lagi bagus baca. Ayah-ayah kadang garang-garang semua sekali. Macam-macam jenis ayah ada dalam dunia ni. Ayah-ayah kita dulu garang juga, tapi ada masa kat rumah kita dah lah garang, jangan balik rumah pula. Dah lah garang tak balik rumah, jadi baca buku ni. Kesian kadang suami-suami. Jadi baca. Nabi SAW beritahu, bersabda, yang terbaik di kalangan kamu yang orang paling baik terhadap ahli keluarga. Aku orang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Kemuncak agama ini takwa, kemuncak takwa akhlak, kemuncak akhlak berbuat baik terhadap isteri. Bagaimana seorang suami bercakap dengan isteri, itu Islam. Bagaimana seorang isteri bercakap dengan suami, itu Islam. Bagaimana mak ayah mendidik anak-anak, bertutur dengan anak-anak, itu Islam. Anak-anak tak tengok kita punya ceramah, tapi anak-anak tengok akhlak kita. Bagaimana kita, diri kita sendiri, solat kita, amal kita. Jadi Isteriku Bidadari berdapatkan bagus tu. Banyak kawan-kawan saya kerja kelab, garang-garang kerja kelab ni. Dia tu, ustaz, saya muka surat 6 je ustaz, saya baca. Dia dah nangis, saya peluk saya. Saya tanya, abang baca lagi tak? Dia kata, tak ustaz, saya muka surat 6 je. Saya muka surat 6 je dia baca. Dah tak baca-baca dah sebab bahagia. Masya Allah, Allah yang maha kuasa. Zakiyah, ramai tanya nombor ni. Zakiyah, Hazimah, Along, Masya Allah, ramai nak beli. Bagus, belilah tuan-puan. Inilah kerja saya sekarang. Sambil-sambil nak berkongsi ilmu, saya pun ada bawa buku-buku yang insyaAllah saya tulis sendiri. Saya pun tak pandai menulis, tapi buku yang Isteriku Bidadari saya tulis lepas mak saya meninggal. Saya paling mula-mula saya nak tulis buku ni, tapi buku-buku lain siap dulu. Buku ni lama nak siap. Saya niat kalau ada pahala untuk buku ni, saya hadiahkan untuk mak yang saya sayangi. Saya dulu, saya tak dapat tulis buku ni sampai mak saya meninggal. Lepas mak saya meninggal baru saya tulis buku ni. Saya banyak belajar kasih sayang dengan mak saya sendiri. Dia banyak sokong saya dalam berdakwah ni pada saya kecil. Daripada tak ada orang dengar, orang tak suka, dia pesan kat saya, Ebit, nanti kalau terkenal, ada duit, jangan tinggalkan dakwah ni. Jadi dia yang selalu ajar saya tentang kasih sayang. Dulu saya tak pandai nak peluk mak, nak peluk ayah. Saya tak pandai nak peluk isteri, peluk anak-anak. Saya kurang pandai peluk orang tepi jalan. Sekarang saya tak peluk lah, buat tangan kat dada je. Tapi saya tak pandai. Tapi lepas mak saya meninggal, baru saya tahu punya penuh hadis Nabi SAW itu tentang kasih sayang. Saya belajar berkasih sayang.
Saya dah tak ada dah. Dulu saya garang sikit kalau berdakwah, sekarang saya pun dah tak larat dengan garang dah. Jadi tuan-puan bacalah buku Isteriku Bidadari, 11 Kaedah Bimbing Keluarga. Bagus tuan-puan, hadiah kat isteri, dan isteri boleh hadiah pada suami. Dua-dua boleh baca. Suami bagus baca, abang-abang baca sikit. Tak larat baca habis, baca muka surat 1 sampai 6 dulu. Sampai beli je tu baca, duduk seorang-seorang. Nanti nangis, rasa ya Allah bersalah kat isteri. Tadi baca macam mana Nabi dulu. Saya tulis dalam bentuk kisah-kisah yang mudah, tak ada berat-berat. Saya tak tulis bentuk yang, yalah saya pun bukan alim ulama kan, nak tulis canggih-canggih sangat. Dia orang ilmu macam mana, kita ni yalah cerita berdasarkan pengalaman kehidupan saya yang saya jumpa yang baik-baik. Boleh WhatsApp nombor tu, Nur Hamizah ada tulis 013. Terima kasih Nur Hamizah. 013 2838 682. Betul lah nombor tu, boleh WhatsApp 013. Boleh WhatsApp sekarang, esok dia orang balas lah, staff kat office. Malam dia orang dah tidur kot. Dia sign. Saya pergi office tu sign je. 03 2838 682. Jangan risau, buku-buku ni semua dah lama dah. Buku-buku ni semua dah ada dekat saya punya, dekat store dah lama dah. Jadi saya sendiri akan post, staff saya post. Jangan risaulah, takutlah kalau orang takut pula post. Ni kita dah isi masuk dalam plastik. Takut pula COVID-19. Jadi saya tak ada COVID-19. Jadi saya akan post InsyaAllah saya post kat tuan-puan. Boleh dapatkan buku tu 03 2838 682. Jadi insyaAllah tuan-puan, buku ni dan manzil paling penting tuan-puan amalkan setiap pagi Dan ada buku doa nanti, insyaAllah buku doa saya hadiahkan juga. Boleh dapat dalam set tu dalam RM100, 110 ke berapa. Sebenarnya mahal lagi, diskaun dekat RM20 begitu. Kalau beli satu set tu diskaun RM20 diskaun. Jadi baik, terima kasih. Buku untuk remaja Nur Aisyah, 11 amalan kaya dengan perjalanan hidayah umat. Boleh dapatkan 03 2838 682. Baik tuan-puan, terima kasih semua sekali. Saya sayang tuan-puan, moga Allah rahmati semua sekali. Saya doa tuan-puan bahagia sampai syurga, anak soleh soleha. Rudi Harjo, Ustaz. Masya Allah. Kalau saya nak tanya, kalau orang yang tak pandai mandi dan dia solat 5 waktu asar, 5 waktu asar ke Ustaz? Soalan macam mana tu? Mandi apa, mandi wajib ke? Kalau mandi wajib, niat je mandi wajib sama macam mandi biasa. Cuma pakai air yang mengalir dan ratakan seluruh badan. Mandi bagi kena semua tempat. Tu je mandi wajib, senang je mandi wajib. Buku ni ada kat Indon kat Ustaz Al-Fatihah. Tak tahu tuan-puan cuba WhatsApp nombor tu. Kalau mereka boleh post kat Indon, saya pun office yang ada 10 staff saya. Itu kita urus Prokit. So Prokit tangguh. Saya sekarang saya tumpu pada buku-buku ni. Tuan-puan boleh share pada kawan-kawan lain. Siapa nak beli buku tu, satu set tu jadi diskaun dekat RM25 juga. Dalam RM100 begitu je semua sekali. 6 buku, 5 ke 6 buku itu RM100, RM120, RM120. Nanti check lah harga dia, saya pun tak pasti, tapi 100 begitu je. Masya Allah. Azizul Akmal, apa pendapat Ustaz tentang COVID-19 ni? Ada saya sebut mula-mula tadi. Saya percaya ujian ni sebab Allah sayang kita, supaya kita makin dekat pada dia. Dan setelah terjadi, adakah saya semakin dekat pada Allah? Solat, Quran, hubungan saya dengan Allah, kebersihan saya, akhlak saya, semakin sangka baik, mendoakan orang lain. Tapi kalau setelah terjadi, saya makin malas sembahyang, makin sangka buruk ke orang, makin tak jaga kebersihan, makin bergaduh dengan keluarga. Ada orang benci sampai pulaukan keluarga dia semua sekali. Ada orang sampai pandang rendah, masa ni semua pandang hina ke orang. Wah, habis hina, kita hina semua orang. Cakap bukan-bukan. Kita tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Macam-macam dia cakap. Contoh begitulah. Jadi contoh apa yang terjadi buat kita dekat dengan Allah. Jadi kita ada masa kita belajar amal sunnah Nabi, kita amalkan, jaga kuarantin, kebersihan, ambil uduk selalu ataupun sanitizer tu pun ada juga kat kereta kita untuk anak-anak dalam kelas. Mana dah cuti dah ni, dalam kereta letak kat tepi kereta. Saya letak kat tepi kereta tu, letak sanitizer. Pergi keluar mana tu letak. Setakat dalam rumah, dekat basuh tangan, beli basuh tangan yang pembunuh kuman apa-apalah, Dettol ke apa. Saya tak jual sabun Dettol. Carilah yang kuat-kuat sikit. Jangan sabun-sabun biasa-biasa je. Beli Dettol ke apa, janganlah yang wangi-wangi sangat, tapi untuk kebersihan, boleh bunuh kuman. Dan itulah negara lain semua dah apa. Jadi Malaysia kita doakan supaya Allah beri taufik kepada semua pemimpin, ustaz-ustaz, mufti-mufti, memberi keputusan yang paling baik dan paling tepat. Kira pakar, doktor-doktor pakar, pemimpin, ustaz-ustaz, mufti, bagi pendapat, bagi keputusan yang paling tepat untuk kita semua. Kita sebagai rakyat ni orang biasa, kita doa yang terbaik dan kita berusaha jaga diri kita pertamanya. Dan kita doa Allah beri keputusan yang paling baik untuk negara kita, sebab kita semua keluarga. Akhir kita nak anak-anak, esok kita dah tak ada dalam hati dah. Esok menteri-menteri ni semua, Perdana Menteri yang dulu ke yang sekarang dah tak lama semua ni, kita semua dah nak pergi dah. Saya pun dah tak lama mati dah. Esok tinggal anak-anak kita kalau panjang umur dunia ni, yang tinggal anak-anak. Jadi kita nak anak-anak kita tinggal dalam dunia ni dengan menghidupkan Islam, menghidupkan amal agama, takut pada Allah,
dekat pada Allah, semakin maju, semakin buat baik. Jadi kita yang dewasa-dewasa yang besar-besar ni jangan hina orang, jangan bergaduh. Anak-anak kita tengok apa yang kita buat, anak-anak kita lihat apa yang kita buat. Doakan, cakap baik-baik, doakan. Dan benda ni makin luas. Dan benda ni juga Zuriana. Ni akhir zaman, kita memang dah kat ujung zaman. Kita pun tak tahu bila datang kiamat tu tak makin jauh, dia makin dekat. Kita tengok begini sekejap je kan, sistem berubah. Habis semua negara besar semua lockdown. Semua dah macam kita tengok macam dalam TV tu, cerita orang putih dah, habis semua lockdown. Tak buat apa-apa dah, semua ada yang darurat dah. Amerika darurat dah. Sekelip mata je Allah buat kuman dan ada mula mati dan semua dah tak boleh buat apa dah. Allahu Akbar. Kalau gandakan lagi, kuatkan lagi, beri yang lain-lain lagi. Ya Allah, tak tahu sekejap sekelip mata. Baru kita faham, begitulah kiamat agaknya. Kita tak boleh buat apa-apa dah. Orang ada duit pun tak boleh buat, presiden besar pun tak boleh buat, terkena juga dia. Timbalan presiden pun kena juga. Orang presiden ni pun kena, isteri presiden pun kena, orang besar-besar main bola hebat-hebat kat dunia pun kena. Orang ni semua lagi paling pandai. Orang negara yang paling pandai jaga kebersihan pun kena. Dia orang paling, kalau fikir dia orang bab-bab begini ni memang, kalau fikir bab-bab begini dia orang memang kesedaran dah lama kan. Kita dengar kat Eropah, dekat London tu bukan calang ilmu dia orang bab ni. Tapi Allah tak dia kena kan, kat Itali, dekat France. Bukan orang susah. Mereka jaga macam-macam kita tengok. Tapi bukan maksudnya tak lama kita pun kena juga. Wah, kita pun kena. Jadi seluruh dunia ni kena abang kakak. Jadi untuk tu berusaha percaya apa saja yang terjadi kerana Allah sayang kita. Jadi saya doakan tuan-puan boleh dapatkan buku-buku tu semua sekali. WhatsApp 013-2838-682 Isiku Bidadari. Untuk suami isteri, musuh cinta yang kurang bercinta boleh bercinta semula. Ini untuk suami-suami yang garang nanti jadi lembut, jadi penyayang, didik keluarga, dan mak-mak nanti buat hati bahagia, tenang, supaya bahagia, sayang keluarga. Ini untuk anak-anak 100 kisah sahabat mati syahid. Ini 11 amalan kaya ke hati, mensyukuri apa yang kita ada. Baca bab 1 je dah rasa kaya. Dan juga manzil hadis saya Abu Daud, satu orang sakit baca Quran jadi ubat, munjiat dan syifa. Boleh WhatsApp 013-2838-82 Fazri Ibnu Ustaz, apa tanda kita dekat dengan ajal? Jadi ajal datang, dia tak terjemah sesaat, dia tak terlambat sesaat. Jadi tak ada orang tahu bila ajal dia, dan kita pun tak ada tahu petanda. Lepas mati selalu orang banyak perasaan, patut dia begini, 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 patut dia begini. Tu kita banyak bersangka baik pada semua orang, sayang semua orang. Jadi kita doakan semua orang. Captain John Scorpion Conway, I'm Christian, I'm watching this. Jadi semua orang, Islam, Kristian, Buddha, Hindu, Yahudi, kita semua sebuah keluarga yang besar daripada datuk kita Adam alaihissalam. Jadi kita doakan semua orang, semua kita ni sebuah keluarga. Doakan semua sihat dalam dunia. Tengok Donald Trump pun isytihar supaya semua manusia dekat dengan Tuhan. Jadi kita lagi-lagilah kita belajar kan. Jangan buat kita pula jauh daripada Tuhan, daripada Allah. Makin caci maki satu sama lain, makin jadi apa? Jadi takut yang bukan-bukan. Jangan buat kita dekat dengan Allah. Kita tu memang takut dekat, siapa tak takut? Saya pun takut. Sebab itulah program saya pun tangguhkan atas nasihat semua saya tangguhkan sementara. Tapi dalam masa yang sama kita berdoakan semua. Baik, terima kasih tuan-puan, moga Allah terima. Kita doakan supaya Allah rahmati negara kita dan seluruh dunia. Allah sembuhkan, sihatkan. Malam kita sembahyang tahajud, sembahyang subuh awal waktu, dan sunat sebelum subuh. Kita doakan supaya Allah rahmati dan bantu segala usaha seluruh dunia, dan Allah kembalikan kebaikan. Brunei, Masya Allah, daripada Brunei ya, Masya Allah, 130 Masya Allah. Cahaya Nur bila datang Indonesia. Doa mudah-mudahan esok ramai-ramai orang Indonesia jemput lepas Covid ni. Doakan, saya pun teringin nak pusing Indonesia tu satu masa nanti. Mudah-mudahan nak jumpa kat sana. Saya banyak belajar Ustaz Abdul Somad, saya banyak belajar dengan AA kan, AA Gim. Saya juga banyak belajar dengan Ustaz Adi Hidayat. Saya pun dengar ceramah mereka. Saya sayang mereka, Ustaz yang meninggal sebab kanser, Ustaz apa? Ada yang meninggal sebab kanser, orang baik. Jadi saya sayang mereka semua. Saya sayang mereka semua. Saya juga belajar daripada Ustaz-Ustaz ke Indonesia yang lain. Khalid Bersalamah, saya dengar Ustaz Khalid Bersalamah. Agim, saya dengar Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, semua Ustaz Adi Hidayat,
semua saya kenal, Masya Allah, guru-guru saya belajar juga walaupun dalam internet ni. Saya doakan kebaikan untuk semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singapura Salmiah manja. InsyaAllah doakan, saya pun teringat pernah pergi Singapura jalan-jalan dulu pergi USS, tapi sekarang ceramah dakwah saya pernah duduk 2 bulan kat sana. Didoakan, Masya Allah. Nanti kita jumpa lagi tuan-puan, boleh share-sharekan, Masya Allah. Jadi esok kita share lagi. Apabila boleh subscribe, tekan notification ke apa. Nanti kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.